Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi untuk siri Ramadan yang ke-10 untuk bab yang lain. Hari itu kita dah selesai sehingga 9 Ramadan untuk bab pengenalan iaitu bab 1, dan hari ini kita dah masuk Ramadan yang ke-10 akan masuk kepada bab kajian literatur. Okey, untuk kajian literatur ni, saya mulakan dengan topik ataupun kita punya perkongsian hari ini adalah berkaitan apa tujuan kajian literatur dan kenapa literature review itu sangat penting. Jadi untuk infografik kali ini ada sedikit berbeza dengan bab pengenalan. Jadi saya memperjelaskan dulu kenapa topik kita hari ini berkaitan literature review, nak tahu tentang tujuan dan kenapa dia penting. Jadi literature review ni peranan dia memadankan, membezakan ketidakperhatian, ketiadaan. Jadi dalam penulisan literature review ni kadang-kadang merujuk kepada sumber penulisan sama ada daripada tesis, proceeding, artikel jurnal, daripada industri, daripada government, ada dasar, blueprint dan sebagainya. Jadi melibatkan juga sumber bukan hanya dalam negara tetapi dengan luar negara. Pelbagai sumber tahun semasa, tahun awal ataupun tahun yang lama sedikit, kita padankan, kita bezakan, dan kita tengok ada bahagian yang kurang diperbincangkan namun perkara itu kritikal yang kita panggil ketidakperhatian, dan kadang-kadang perkara ini tak direview. Jadi kita nak tengok dari segi aspek ketiadaan juga, dari segi keperluan sekarang memerlukan perkara tersebut, dan kita perlu berbincangkan dari segi keperluan, dari segi perubahan juga, peluang dan juga penambahbaikan. Okey, bila kita menulis literature review, apa yang perlu kita highlight? Apa yang harus kita fokus? Jadi menulis literature review sebenarnya dia memperkemaskan idea. Jadi kita dah tahu dah masuk bab literature review, kita dah selesai bab 1. Okey, bab 2 ni bila kita menulis go through section by section atau outline by outline, sebenarnya kita akan mendapatkan output dari segi memperkemaskan idea. Yang kedua, literature review yang baik adalah bertujuan juga untuk mendapatkan konsep yang berstruktur. Okay, yang ketiga adalah untuk meningkatkan kefahaman tentang topik kajian. Okay, yang keempat, ini sangat penting lah. Ini betul-betul membezakan penulisan kajian literatur dalam penyelidikan dan bukan dalam penyelidikan adalah perbincangan kajian lepas. Ada juga disebut sebagai perbincangan empirical. Maksudnya perbincangan berdasarkan satu kajian yang ada proses sehingga menemukan dapatan kajian. Dan last sekali sebenarnya ini adalah output yang terakhir bila kita dah memperkemaskan idea, kita dapat konsep yang berstruktur, kita dapat tingkatkan kefahaman, dah buat perbincangan kajian lepas. Dua perkara yang terakhir adalah dari segi penambahbaikan penciptaan peluang iaitu research gap, dan satu lagi adalah kerangka. Jadi ini adalah perkara tujuan yang harus kita tahu kenapa dalam sebuah penyelidikan seperti tesis ataupun dalam penulisan artikel jurnal sangat penting ada bahagian literature review untuk kita perbincangkan. Jadi bila masuk literature review ni ada dua perkara yang saya nak highlight di peringkat awal. Penulisan literature review bukan melaporkan. Dia adalah sebuah perbincangan. Jadi aktiviti penulisan dari perenggan demi perenggan adalah perbincangan, melibatkan beberapa kajian-kajian lepas yang turut sepadan ataupun sama membincangkan isu tersebut. Okey, ada setengah penyelidikan, bukanlah sekadar salah tapi kita kena tengok kembali, ada yang menyusun penulisan literature review tu dia buat asing-asing. Kajian di Malaysia, kajian-kajian di luar negara, dia asing macam tu. Jadi kat situ kalau tanya saya, tengok dalam kajian, mungkin dalam kajian sejarah ataupun kajian-kajian tertentu memang perlu diasingkan. Tetapi kalau tanya saya, penulisan literature review kita tidak asingkan ikut negara.
Yang kita adalah menyusun berdasarkan kita punya research objektif, research question dan hipotesis. Atau juga disebut adalah membincangkan dalam literature review ikut tema. Kalau tema satu, kita mulakan dengan tema satu atau objektif nombor satu, mana saja. Di Malaysia ke, luar negara ke, yang lama ke, yang baru, yang merujuk kepada aspek akademia ke, industri ke, komuniti ke. Jadi kita sekali bincang secara bersama. Bila bincang secara bersama, baru dapat memadankan, memezakan. Tengok apa yang sokong, apa yang bercanggah, dan apa orang lain dapat, di Malaysia dapat macam mana pula. Yang tu namanya bincang. Jadi yang tu kebanyakan komen yang kita akan dapat di bahagian literature review kalau kita menulis, selalu sangat kita menulis ataupun spek yang kita menulis adalah bersifat perlaporan. Okey, jadi saya memperincikan 5 perkara ini. Yang pertama, memperkemaskan idea tadi. Kita ada idea. Dari siapa yang buat penyelidikan, bab 1 dah menggambarkan idea. Jadi bab 2 ini memperkemaskan idea yang relevan, idea yang praktikal, jalankan penyelidikan dan berpotensi untuk beri sumbangan. Jadi bila kita kumpul literature review ni, semua orang akan memusatkan pada literature review. Jadi kalau baca bab 1, nak tahu lebih detail tentang apa yang ada dalam latar belakang dan penyataan masalah, literature review itulah memperkemaskan latar belakang dan penyataan masalah. Jadi kita nak buat lepas ni metodologi. So nak pakai metod apa, nak buat apa, nak guna apa. Literature review sebenarnya membuka jalan kepada metodologi apa yang harus dibuat untuk aktiviti penyelidikan. Jadi bukan hanya pada metodologi tetapi juga untuk analisis. Seterusnya dia harus lari dengan kita punya dapatan dan juga perbincangan. Okay, yang kedua adalah konsep yang berstruktur. Okay, konsep ini harus tersusun mengikut bahagian outline, perenggan, penulisan akademik dan juga mengikut format APA. Jadi pertama, bila penulisan ni kita kena refer lah guideline daripada universiti. Dan bila ada buat citation dari segi bahasa, dari segi rujukan, pastikan kita merujuk pada APA yang terkini. Jadi ada dua perkara juga yang harus kita lihat dari segi konsep. Jadi pertama, orang tengok dekat bab 2 adalah kita punya outline. Outline kita susun cantik tak? Kemudian bila dah cerita pasal outline, cara penulisan kita satu perenggan. Antara perenggan awal dengan perenggan seterusnya align atau tidak? Ataupun selari, dapat tak? Sequence tu dapat ke tidak? Ya, kadang-kadang satu perenggan tu dia jump ke perenggan lain tu tergantung. Jadi macam mana kita nak make sure that setiap perenggan dengan perenggan tu sequence dengan baik, ada kaitan. Jadi kalau orang baca, kalau dalam hal penulisan ni juga seperti naratif, penceritaan, cerita tu sampai. Tadi saya sebut pemahaman. Okay, jadi dalam konsep pemahaman dan meaningful tu makna. Dalam kualitatif selalu gunakan dua term ni. Dari segi understanding and meaningful. Jadi segi kefahaman dan juga memberi makna tu. Jadi yang pertama tadi memperkemaskan idea, yang kedua adalah konsep yang berstruktur. Kena tengok sejauh mana yang berstruktur tadi itu dari segi format universiti, ikutlah panduan itu dan juga format APA dan juga macam mana kita dapat membina outline yang menarik. So kita dalam sesi literature review nanti, Ramadan yang ke depan nanti kita akan membincangkan outline dan bagaimana juga pentingnya perenggan. Jadi perkara outline dan perenggan ni, especially penulisan satu perenggan tu saya dah kupas dengan mendalam dalam level 1 Ramadan tahun 2021. Jadi boleh refer juga slide untuk Ramadan 2021 untuk memperlihat perkongsian dalam Ramadan yang lepas. Jadi Ramadan yang lepas dalam literature review agak komprehensif ceritanya, dan ceritakan dalam konteks more on teori lah. Jadi apa itu literature review? So saya kupas agak mendalam. Cuma dekat sini kita nak pergi satu level lagi. Jadi kenapa kita nak tulis literature review? Jadi supaya apa yang kita dah cover dalam level 1 tu, level 2 ni kita upgrade lagi. Okey, kemudian yang ketiga adalah tingkatkan kefahaman. Itu dia. Kalau saya, walaupun saya supervisor, topik yang you buat ni adalah topik yang saya pun dah cover. Ataupun topik yang saya pernah juga buat dalam kajian-kajian, dalam grant-grant. Namun bila baca you punya tesis, saya dapat satu pengetahuan baru ataupun tingkatkan kefahaman. Okey, itu sangat penting. Jadi bila kita menulis literature review, sebab itulah kadang-kadang supervisor selalu highlight nak 5 tahun terkini,
Kena buat perbincangan. Jadi yang tu, bila ada buat perbincangan, merujukkan sumber semasa dan terkini, dia dapat meningkatkan pengetahuan dan kefahaman. Jadi tingkatkan kemahiran penulisan akademik serta kepelbagaian sumber akademik dan bukan akademik. Saya selalu highlight, saya rasa dalam sesi Ramadan tu berapa kali saya sebut. Kadang-kadang saya rasa saya tak seronok ataupun saya tak berapa gembira bila pelajar ataupun saya, nasihat ni untuk saya juga, bila di bahagian literature review ataupun kita dah mulakan dekat bab 1 di bahagian latar belakang dan juga penyataan masalah, yang mana dalam tesis ni tak cerita tentang dokumen daripada industri. Dokumen maksudnya boleh jadi dasar, boleh jadi blueprint, boleh jadi benchmarking, kerajaan daripada industri pun daripada annual report dan sebagainya. Itu adalah sumber yang penting. Kalau kata industri tu annual report tu sangat-sangat penting. Kalau dalam kerajaan tu polisi, kertas polisi yang dasar dan sebagainya. Tu memang sangat-sangat penting. Apa lagi? Blueprint. Kita punya roadmap, kita punya benchmarking, itu semua perkara yang penting. Jadi kita kena rujuk. Kenapa? Sebab nanti bab 5 kita nak kata sumbangan kepada kerajaan, memberi sumbangan kepada industri. Tetapi di bahagian literature review tak rujuk. Jadi bila nak tingkat kefahaman tu, kita kena gabungkan theoretical and practical. Bermaksud di sini theoretical tu yang kita refer lah, teori daripada buku, daripada jurnal, daripada tesis. Tetapi bila nak hubungkan, nak kaitkan dengan sekarang ni, realiti sekarang ni, kehidupan sekarang ni, industri sekarang ni, dan kehidupan kita yang berhadapan dengan politik, ekonomi, sosial, teknologi ni, kita perlu realistik. Jadi sumber-sumber bukan akademik juga sangat penting untuk tingkatkan kefahaman. Seterusnya nombor 4, saya khususkan tadi. Walaupun dah sebut tadi, saya khususkan lagi dari segi konteks perbincangan. Perbincangan ni. Penulis literature review yang seronoknya kalau you pandai berbincang dalam penulisan. Jadi perbincangan kajian lepas atau secara empirikal, menulis secara perbincangan dengan citation adalah baik dengan teknik yang betul. Nak cite seorang macam mana, nak cite 2 orang macam mana. Okey, dengan merujuk scholar atau prominent authors yang baik dan merujukkan sumber terbaru atau rujukan terkini. Okey, yang terakhir adalah kita punya bahagian terakhir dalam literature review. Kenapa kita nak buat literature review adalah penambahbaikan, penciptaan peluang dan ataupun research gap, kelompongan, dan satu lagi yang saya tak tulis dalam slide adalah dari segi kerangka. Jadi bila cerita penambahbaikan, penciptaan peluang dan research gap tu, poin kat bawah tu saya highlight, mencadangkan kerangka konseptual dan penciptaan peluang penyelidikan yang berpotensi. Jadi kalau yang kita dah bincangkan dalam bab 1, saya ada sebut bahawa penyataan masalah adalah masalah penyelidikan. Jadi bila kita menulis, kita merujuk bahan yang masih lagi limited. Tak banyak jurnal yang kita baca. Jadi bila baca bab 2, kita refer banyak artikel jurnal. Jadi kita bila menulis setiap bahagian, bila menulis setiap bahagian yang ada fokus tertentu, contohnya tulis 2.2, orang akan baca 2 perenggan yang terakhir. 2.3, berhati-hati kan. Kalau penilai, dan saya sendiri memang saya akan baca dekat bahagian lagi-lagi 2 perenggan yang terakhir ataupun 1 perenggan terakhir. Jadi dekat situ sebenarnya itu yang you nak kongsikan. Jadi kenapa you nak buat 2.2 ni? Kita akan menunggu jawapan tu pada perenggan yang terakhir. Kenapa you nak tulis 2.4 tu? Nak cerita, maksudnya benda ni penting tapi tak banyak orang review lagi. Di situ sebenarnya dengan cara penulisan berikut, cara macam tu, sebenarnya itulah sebenarnya menyumbang kepada pembinaan penyataan masalah. Kan lagi-lagi 2.6. 2.6 ni adalah literature review untuk objektif nombor 1. Okey, saya takkan terlepas baca 2 perenggan terakhir dia. Dan situlah sebenarnya penyumbangan terbesar terjadinya, nak memperkemaskanlah penyataan masalah itu. Okey, alright. Jadi 5 tadilah kan, tujuan kajian literatur. Kenapa dia penting? Memperkemaskan idea, konsep yang berstruktur, tingkatkan kefahaman, perbincangan kajian lepas, penambahbaikan, penciptaan peluang atau research gap. Okey, di bahagian bawah tu saya ada nyatakan 4 lagi. Okey, literature review ni pemahaman yang mendalam dan meluas dalam penyelidikan, tu sangat penting. Jadi kalau kata you tak faham lagi dalam literature review, macam mana orang lain nak faham? Menyiasat, membincangkan dan menilai kajian lepas. So saya tambah kat sini adalah perkataan menyiasat dan menilai. Tadi dah sebut dah membincangkan, di sini kita harus menyiasat dan menilai. Jadi apa saja citation yang kita pilih tu kena pandai memilih. Tak semua yang kita baca tu kadang-kadang perlu masuk dalam literature review. Penyudahnya dalam literature review juga banyaklah error. Jadi you nak menulis, kita orang dok fikir, kenapa you tulis benda ni? Apa kaitan dengan objektif?
Yang tu kadang-kadang kita pula bila baca artikel jurnal, baca tesis, sayang nak buang. Dah baca macam-macam jadi tulis je lah dalam literature review. Jadi penilai tak tengok dari segi muka surat panjang ke. Jadi kita nak tengok kenapa you tulis yang ni. Jadi persoalannya bila kita tulis literature review, kita nak menyampaikan, kita nak bagi what, apa dia ni. Tapi kalau ikut penilai dan supervisor, kita akan bincang kenapa. Kenapa dia tulis yang ni? Untuk tujuan apa dia tulis benda ni? Untuk support dekat objektif yang mana? Kadang-kadang view kita berbeza. Kita nak menyampaikan, kita membawa what, apa dia, apa ni. Tapi penilai akan tanya dari segi why dulu. Kenapa dia nak buat ni? Kenapa ni? Sebenarnya dia adakan why dengan how. Bila dia dah faham, oh saya dah faham dah kenapa dia buat macam ni. So macam mana nak buat research? Dia akan pergi daripada why, dia akan pergi pada how. Okey, kita faham juga tadi kita dah cakap dah memperkemaskan idea baru, dan juga sebenarnya bila ada literature review ni sebenarnya kita akan confirm okey ni betul kita boleh buat penyelidikan, dan penyelidikan ni sangat berpotensi dapat memberi satu dapatan dan juga sumbangan baru. Okey, yang terakhir penyelidikan memberi sumbangan ilmu dan kerja asli. Jadi ini yang saya orang kata expectation supervisor lah Bila you hantar kepada supervisor kita punya literature review, supervisor nak ni, pemahaman yang mendalam, meluas dalam penyelidikan. Menyiasat, tu keupayaan sejauh mana kita kritis dalam penulisan literature review. Menyiasat, membincangkan dan menilai kajian lepas. Ialah menilai kajian lepas tu kadang-kadang kita menyokong, ada masa kita menyangkal, ada masa kita mengkritik. Okey, sebenarnya bila saya baca literature, so banyak benda, idea baru dan penyelidikan berpotensi, dan seterusnya yang terakhir dapat beri sumbangan ilmu dan juga ada novelty, keaslian asli dalam penyelidikan ini. Okey, saya ada tambah benda ni benda yang seronok juga untuk kita bincang di bahagian literature review ni. 10M. Saya ada guna 10M. Nanti selepas slide ni pun maksudnya untuk keesokan hari pun ada 10M tu. Okey, bila 10M untuk menulis literature review ni, okey, yang pertama adalah mencari. Yalah, kena mencari tesis, artikel jurnal, laporan-laporan, dokumen-dokumen yang bersesuaian dalam penyelidikan yang kita boleh khususkan untuk spesifik. Ini literature review untuk objektif yang mana. Jadi apa yang kita kena refer. Okey, bila sebut mencari kan tadi kita dah bincang diversified, akademik dan bukan akademik. Kemudian bila mencari kita kena screening. Saya pakai M yang kedua, memilih. Kena pilih juga kan. Memanglah kita dapat knowledge baca, memang dapat knowledge, tapi untuk menulis, untuk orang lain dapat knowledge, untuk konteks kita punya penyelidikan merujuk pada objektif, question dan hipotesis, kita kena memilih. Okey, kemudian yang ketiga membaca. Membaca. Jadi kena membaca. Membaca pun kena tahulah cara nak baca artikel jurnal macam mana nak baca cepat, macam mana nak baca fokus, macam mana nak baca itu tak take notes, poin-poin yang penting. Okey, bila baca, kita antara tuntutan bila baca ni nak faham. Yang keempat, memahami. Memahami. Okey, kemudian yang kelima adalah menginterpretasi. Menginterpretasi ni boleh juga kita masukkan lagi dalam menginterpretasi itu mengaplikasi. Menginterpretasi itu lagi penting lah bagi saya. Tapi kalau tanya saya, aplikasi kat mana? Kat dalam ni juga. Menginterpretasi, dalam tu juga ada aplikasi. Okay, bila kita dah cari, pilih, baca dan faham, dah boleh dah interpretasi dan mengaplikasi. So next kita kena merekod. Macam saya suka rekod dekat Excel. Suka rekod dekat Excel, semua fakta-fakta penting dalam artikel atau tesis tu saya telah rekod dengan Excel. Jadi kadang-kadang kalau ikutkan sebenarnya tesis dengan artikel tu saya boleh ikat tepi dah. Sebab semua perkara fakta yang penting saya dah rekodkan dalam Excel. Okey, bila dah ada rekod, senang saya nak menulis. Saya ni kalau nulis saya akan refer. Mana database ada tak? Dah rekodkan data dalam Excel contohnya. Oh dah ada. Jadi senanglah saya nak menulis. Jadi menulis saya perlukan, saya panggil dia adalah literature review matrix. Dia panggil database dengan literature review matrix, nama dia dekat merekod tu. Jadi baru tulis menulis. Menulis ni lah yang kita punya tema dalam perkongsian Ramadan ni, saya bawa kepada menulis satu perenggan satu hari. Satu hari satu perenggan. Nanti saya akan buat formulasi untuk siri Ramadan yang ke depan. Saya akan tunjuk macam mana orang dapat menulis. Saya mungkin nak buat dalam 4 mungkin. Saya akan buat 4 jadual. Macam orang jual kereta lah kan. Tunjuk 4 model, kita buat perbandingan. Jadi kat sini saya nak buat dalam bentuk 4 jadual tu, tunjukkan you kena pilih jadual masa 1, 2, 3 atau 4. Lebih kurang macam tu. Okey, bila menulis kena buat membincangkan. Kena bincangkanlah.
kena buat perbincangan lah. Jangan menulis dari segi pelaporan. Kemudian memperkemaskan. Bila dah tulis slide itu dalam konteks perbincangan, yang kemudian lepas bincang tu kemaskanlah, susun balik, betulkan balik dan sebagainya. Dan bila memperkemaskan tu dari semasa ke semasa selagi tesis tak hantar, kena tambah baik, menambah baik. Jadi menambah baik tu penting kan. Kita tengah buat bab 2, nanti besok buat bab 3, bukan bermakna bab 2 tak boleh update. Jadi kita boleh tambah baik. Jadi 10M panduan untuk menulis literature review: mencari, memilih, membaca, memahami, menginterpretasi, merekod, menulis, membincangkan, memperkemas dan menambah baik. Jadi padat sikit slide ni, and membincangkan beberapa perkara kenapa kenalah, and kalau orang kata tesis ada literature review, missing banyak lah. Missing lah. Macam mana kita boleh kata macam mana you boleh buat penyelidikan tanpa literature review ni? Pelik, hairan. Rasa macam tak boleh je. Sebab kita tahu tujuan kenapa perlu ada literature review dan kenapa literature review tu penting dalam kita punya tesis. Kalau tanya saya tak ada literature review, macam mana saya nak buat method? Okey, ya betul, saya boleh buat method, saya nak guna method tu nak jawab saya punya objektif, betul. Tapi saya tak ada apa-apa sumber. Ibarat macam kata nak pergi periksa, tak baca buku langsung. Jadi macam mana nak jawab periksa tanpa merujuk, tanpa pergi kelas, tanpa baca buku, tiba-tiba nak jawab exam? Macam mana kita pandai itu? Buku pun tak refer, pergi kelas pun tak dengar lecture kata apa, tiba-tiba nak jawab exam. Macam itulah bila buat tesis, kalau tak ada literature review, method tu macam belasah ajalah. Jadi kita tak ada apa-apa ilmu atau panduan pun. Jadi sebenarnya bila buat literature review je, kita nak buat je proses dalam metodologi. Okey, kita nak buat macam ni. Benda ni kan dah diperjelaskan dalam literature review. Kajian lepas pun guna benda ni. So kita nak pakai analisis macam ni. Dalam literature yang lepas pun ada yang guna analisis macam ni. Jadi kita sebenarnya ada referral, ada panduan, ada support dan sebagainya daripada sumber-sumber daripada kajian lepas. Okey, itu saja untuk perkongsian 10 Ramadan ni. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu. Semoga semuanya memperoleh manfaat tentang literature review. Kita baru bermula dengan literature review. Kita ada beberapa siri untuk topik literature review. Okey, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.